Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera pada para penonton dan para pemirsa sekalian. Masyarakat Melayu menganggap bunian adalah antara makhluk gaib yang menjadi penyebab kepada histeria, penyakit urat saraf yang terlihat pada letusan-letusan emosi yang tidak dapat dikawal, atau dikenali dalam kebudayaan Melayu sebagai dirasuk hantu. Orang bunian adalah merujuk kepada makhluk halus atau orang halus yang tinggal di hutan, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Kamus Dewan edisi keempat. Menurut pandangan pakar perubatan Islam terkemuka, almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, orang bunian adalah wujud dan tergolong dalam kelompok makhluk halus. Makhluk halus seperti ini suka tinggal bersama manusia, dalam rumah manusia. Malah mereka suka mencari tempat yang tidak berjauhan dari perkampungan manusia dan mewujudkan perkampungan mereka sendiri di samping hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Secara khususnya, bunian adalah daripada kelompok jin yang dikenali dengan nama Amir yang tinggal bersama-sama dengan manusia. Ini kerana ianya bersamaan dengan kebiasaan kelompok bunian yang tinggal berdekatan dengan penempatan-penempatan manusia dan mempunyai penempatan mereka tersendiri. Ini disokong oleh sebuah hadis Nabi SAW yang bermaksud jin itu ada 3 golongan. Satu mempunyai kepak yang terbang ke sana kemari, satu golongan pula berbentuk ular dan anjing. Manakala golongan yang ketiga, ada yang tinggal setempat dan ada yang berpindah randa. Riwayat Al-Tabarani dalam Al-Mujam Al-Kabir nombor 573. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak nombor 3702. Sumber artikel www.sentiasapanas.com. Para penonton sekalian, mari kita teruskan dengan siri berikutnya. Saya harap Anda akan menyukainya. Bismillahirrahmanirrahim. Siri bercakap dengan jin, jilid 1, siri 5. Berjaga di hujung jambatan. Datuk Ahmad merahsiakan peristiwa yang terjadi pada dirinya, pada anak cucu. Pada orang lain, perkara itu bukan rahsia bagi Datuk. Dia boleh menceritakan peristiwa itu dari A sampai Z. Biasanya perkara itu cuma sekali sahaja Datuk mahu menceritakannya. Kalau ada orang minta Datuk bercerita bagi kali kedua, Datuk akan marah. Aku bukan tukang cerita, katanya. Dan ada orang yang tidak percaya dengan apa yang terjadi pada diri Datuk. Malah ada yang mengatakan Datuk cuma mengadakan cerita itu untuk tujuan bersuka-suka pada sebelah petang bila Datuk tidak berburu. Datuk tidak marah dengan tuduhan yang dilemparkan oleh kawan-kawan pada dirinya. Cukup mudah bagi Datuk menjawab cabaran itu dengan berkata, "Mari ikut aku, atau biar aku hantar kalian ke tempat tersebut, dan kalian lihat nanti apa yang akan terjadi." Anehnya, tidak ada seorang pun dari kalangan kawan-kawan Datuk yang mahu menjawab cabaran itu. Akhirnya, cerita Datuk bertemu dengan perempuan cantik dan bermalam di rumahnya merupakan satu legenda yang jadi buah mulut orang-orang setempat.
Sekarang cerita itu tidak lagi diperkatakan oleh orang. 2 bulan berselang sesudah peristiwa itu, Datuk telah diserang penyakit. Seluruh badannya sakit dan bengkak-bengkak. Anak cucu membawa Datuk ke klinik kerajaan dan swasta, tapi sakit Datuk tidak juga mahu hilang. Bila anak cucu mengambil keputusan untuk menghantarnya ke rumah sakit Lumut atau Batu Gajah bagi mendapatkan rawatan yang sempurna, Datuk membantah dengan alasan dia tidak suka duduk di hospital. Tidak ada seorang cucu Datuk yang berani memaksa Datuk untuk tinggal di hospital. Jadi, Datuk terpaksa dirawat secara kampung. Semua dukun dan bomoh yang terkenal dipanggil untuk merawatnya. Sakitnya tidak juga mau hilang. Seorang dukun dari Mambang di kawasan dekat Kampar mengatakan sakit Datuk sukar diubat, kecuali oleh pawang yang benar-benar handal. Kenapa Tok Bomoh? Seorang cucu Datuk bertanya. Sakitnya dibawa oleh orang atas, jawabnya pendek. Siapa orang atas tu Tok Bomoh? Desak cucu Datuk. Dan Bomoh itu tidak mahu memberikan jawapannya. Begitulah Datuk, dia terus terlantar di tempat tidur, menanggung sakit. Walaupun sakit terlentang merenung atap rumah, Datuk masih mahu bercakap. Kalau ada kawan-kawannya yang datang melawat, kadang-kadang Datuk memaksa dirinya untuk duduk. Bila anak cucu mahu datang membantunya, dia segera melarang dan menepis tangan anak cucunya. Aku masih kuat lagi, katanya. Dengan itu, semua anak cucu pun menyepi. Pada suatu malam, semua anak cucu Datuk berkumpul dan mengambil keputusan untuk memanggil dukun orang asli yang tinggal dekat Greek. Entah macam mana rancangan itu sampai ke pengetahuan Datuk. Dia jadi berang dan membuang semua benda yang berhampiran dengannya. Rancangan itu terpaksa dibatalkan. Kemudian, Datuk terus dipujuk untuk menerima rawatan doktor swasta yang sanggup datang ke rumah untuk merawatnya. Memang di luar dugaan anak cucu, Datuk setuju dengan rancangan itu. Menurut doktor itu, sakit Datuk tidaklah berapa serius sangat, tapi dia memerlukan rawatan yang agak lama. Sesudah menerima suntikan dan memakan pil yang diberikan oleh doktor itu, Datuk pun boleh bangun dan berjalan dari ruang tengah ke anjung rumah. Mukanya nampak berseri, tidak pucat lagi. Datuk boleh makan nasi. Sebulan sesudah menerima rawatan dari doktor swasta, ternyata Datuk beransur sihat. Tapi pada satu malam, Datuk terus rebah sesudah menunaikan sembahyang Isyak. Dia tidak boleh bercakap, terpaksa diusung ke tempat tidur. Semua anak cucunya mengerumuninya. Semua anak cucu yang mengerumuninya resah. Bilik tidur Datuk dikuasai oleh bau-bauan yang wangi, diganti pula dengan bau keminyan. Serentak dengan itu, Datuk mula terbatuk 2-3 kali. Dia terus duduk. Carikan aku 3 biji limau, 3 helai daun sirih, putus urat, seulas pinang, keminyan dan tempat membakarnya, ujar Datuk tenang. Nak buat apa? Tingkah nenek. Usah banyak soal. Sediakan perkara yang aku mau itu sekarang. Datuk membeliakkan matanya. Semua keperluan itu
disediakan. Diletakkan dalam dulang tembaga berlapikkan kain kuning. Bila barang-barang itu tersedia, bau harum datang kembali menguasai bilik tidur Datuk. Duduklah Datuk menghadap dulang tembaga. Asap keminyan pun keluar dari dupa bagaikan ada kuasa gaib yang menaburkan serbuk keminyan di dalam dupa. Duduklah, Datuk bersuara sambil merenung ke tepi dinding. Anak cucu merenung ke tepi dinding. Tidak ada siapapun yang berdiri di situ. Kemudian anak cucu Datuk melihat buah limau 3 biji bergerak-gerak bagaikan ada tangan yang menyentuhnya. Kalian keluarlah, ada pawang nak mengubat aku. Datuk memberi perintah. Semua anak cucu keluar. Datuk mengunci pintu biliknya dari dalam. Tapi bau keminyan terus juga lepas keluar. Dah berapa lama sakit ni? Kenapa tak beritahu? Anak cucu Datuk terdengar suara orang perempuan bercakap di dalam bilik. Semua hati anak cucu berdebar dan cuba mengintai dari celah pintu. Tidak ada orang lain dalam bilik selain dari Datuk sahaja yang terlentang dekat dulang tembaga. Sesekali Datuk bergerak bagaikan ada tangan yang sedang mengurut badannya. Sesekali Datuk melipatkan kaki kanannya, menandakan dia tidak mahu kaki kanannya diurut. Berapa lama sakit ni? Terdengar lagi suara perempuan. Dah dekat 3 bulan, sahut Datuk. Patutlah tak ke rumah, sibuk. Apa asalnya? Ada jatuh atau ada tersalah makan? Salah makan tu tak ada. Tapi jatuh memang ada. Saya jatuh dekat perigi buta. Patutlah. Kalau jatuh, cepat berurut atau berubat. Kalau tak diubat, inilah jadinya. Itu salah saya. Datuk mengaku. Suasana dalam bilik Datuk sunyi. Cuma yang kedengaran hanyalah bunyi orang mengambil sesuatu, serta bunyi orang mengoyakkan daun sirih. Amalkan apa yang saya buat ni. Tapi ingat, kalau dah sihat, jangan lupakan tempat saya. Terdengar lagi suara perempuan. Beberapa saat kemudian, Datuk membuka pintu bilik. Bau wangi masuk ke ruang rumah. Lepas itu, Datuk membuka pintu depan. Datuk berdiri di muka pintu. Selamat jalan, kata Datuk. Pada malam yang samar-samar itu, Datuk melambai-lambaikan tangannya. Entah pada siapa Datuk melambaikan tangan. Tidak seorang pun anak cucunya yang tahu. Perkara itu berlanjutan hingga 3 malam. Masuk malam keempat, Datuk mengadakan kenduri kesyukuran. Datuk sudah pulih. Datuk sudah boleh berjalan dan memandu kereta buruknya. Datuk sudah pun mengucapkan ribuan terima kasih pada doktor swasta yang datang merawatnya. Dan anak cucunya bertambah pening. Antara doktor pun, siapakah yang sebenarnya merawat Datuk hingga sembuh? Lalu anak cucu Datuk membuat kesimpulan, masa kuat sakitnya, doktor yang mengurangkan dan dukun itu cuma mendapat rahmat dari doktor sahaja. Seminggu kemudian, Datuk gaib dari rumah dan anak cucunya tidak merasa apa-apa atas kehilangannya. Semuanya tahu bahawa Datuk pergi ke rumah isteri orang Bunian. Dan Datuk akan kembali ke pangkuan nenek sesudah tinggal dengan isterinya orang Bunian. Itu selama 3 atau 4 hari. Nenek tidak pula merasa cemburu. Apa yang nenek fikirkan ialah tentang kebahagiaan diri Datuk. Biarlah Datuk buat apa sahaja, asalkan Datuk gembira dan boleh panjang umur. Cukup mulia hati nenek.
Macam selalu, bila Datuk pulang dari rumahnya di Kampung Bunian, Datuk akan membawa seekor 2 ayam hutan dan buah labu atau mentimun untuk nenek dan cucunya. "Siapa yang merawat dalam bilik dulu?" tanya nenek pada suatu petang. Datuk tersenyum mendengar pertanyaan itu. "Isteri muda kita lah." "Siapa?" "Orang Bunian." Lagi apa katanya pada awak?" "Tidak ada apa-apa. Cuma dia berpesan satu sahaja. Kalau ada apa-apa kesusahan pada keluarga kita, segera beritahu padanya." Jawapan yang diberikan itu cukup menyenangkan nenek. Sebagai seorang rakyat yang cintakan negara, Datuk terlibat dalam pengambilan ahli-ahli pengawal kampung untuk menentang pihak komunis yang sentiasa mengancam keselamatan penduduk kampung. Datuk telah dipilih untuk menjadi anggota AP. Kerana itu Datuk kena menjaga kampung pada setiap malam, secara bergilir-gilir dengan orang-orang kampung yang lain, kerana Datuk dianggap penduduk yang tertua di kampung itu dan tahu pula serba sedikit ilmu dunia. Datuk telah dipilih untuk kadang-kadang Datuk dipanggil juga oleh pasukan keselamatan untuk masuk ke hutan untuk menggemparkan sarang komunis. Ini bukanlah beban yang berat baginya. Datuk menerimanya dengan rasa senang hati. Satu keistimewaan Datuk ialah dia cukup kurang tidur tapi badannya tetap sihat. Wajahnya tidak cengkung. Satu malam telah diarahkan pasukan keselamatan untuk membawa anak buahnya menjaga kawasan kampung yang bersempadan dengan jalan raya yang merintangi sebuah anak sungai. Datuk pecahkan anak buahnya kepada 2 pasukan. Setiap pasukan dianggotai oleh 5 orang. Satu pasukan ditugaskan meronda tepi sungai, menghala ke utara. Sedangkan Datuk dengan kawan-kawannya menguasai sebelah selatan hingga sampai ke jambatan besi. Datuk memilih pangkal jambatan besi itu sebagai tempat ia mengatur sebarang gerakan. Malam itu, Datuk bertugas dengan tenang di atas jambatan besi. Sesekali, malam yang sepi itu dipecahkan oleh bunyi jentera lori pasukan keselamatan yang melintas di atas jambatan besi. "Kau berdua pergi ke hujung sana, dan kau berdua pergi berjaga dekat pok besar." Datuk memerintahkan anak buahnya. "Di sini, siapa nak tunggu?" tanya Hamid, salah seorang dari anak buahnya. Datuk tidak menjawab pertanyaan itu dengan cepat. Dia termenung berfikir. "Di sini, biar aku tunggu," katanya. Anak buahnya yang sudah diperintah mengikut arahan yang ditetapkan. Malam bertambah sejuk. Datuk menggigil kesejukan. 2-3 kali dia menguap. Badannya disandarkan pada besi jambatan. Tiba-tiba, Datuk terkejut. Seekor ular berbelang kuning dan hitam meniti atas palang besi jambatan menuju ke arahnya. Lebih kurang 1 ela mahu sampai padanya. Ular itu berhenti. Panggung kepala, menjulurkan lidah. Mata ular itu nampak merah. Dari mulut ular itu terpancar sesuatu macam api. Bila ular itu mengkatupkan mulutnya, api itu padam dan api itu akan wujud kembali bila ular itu membuka mulutnya. Sah!